Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan dan kesenangan untuk berada dalam majlis ilmu ini. Kita mengharapkan agar dengan adanya majlis yang begini Allah pemudahkan bagi kita ya, ilmu yang bermanfaat, Allah kuatkan iman kita, Allah istiqamahkan kita, dan yang paling penting Allah terima amalan kita, ya, memberatkan timbangan di hari akhirat kelak dan yang mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan Sayyidul Ayyam, yang ianya merupakan hari yang kita disunnahkan untuk kita ya meneruskan siri amalan-amalan seperti membaca surah Al-Kahfi ya, untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang terbesar begitu. Ya, jadi nak pergi masjid awal dan berbagai-bagai amalan-amalan soleh pada hari Jumaat yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan ianya dapat kita lakukan dengan sebaik-baik yang mungkin. Kerana perjalanan hidup kita makin lama makin singkat. Perjalanan kita ni makin lama makin dekat dengan bertemu dengan Allah. Biarlah kita persiapkan diri kita untuk membekalkan siri-siri amalan terbaik kita. Baik, sekarang kita masuk balik pelajaran kita yang masih lagi kita berkisar dalam bab keutamaan takut kepada Allah. Ya, keutamaan takut kepada Allah. Ia merupakan satu tuntutan dalam jiwa kita. Dah kita terangkan pada ayat-ayat ya yang lepas bahawa orang mukmin itu bila berbicara tentang Allah sahaja pun ya dah merasa perasaan takut. Bila kita melihat balik muka surat yang ke 170 pelajaran yang lepas, apabila Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya ya mengisyaratkan kepada kita satu perkara yang perlu kita simpankan dalam hati kita ataupun kita bina, kita bentukkan dalam hati kita, ada perasaan takut kepada Tuhan kita. Kalimah Rabb digunakan itu mengisyaratkan kalimah ini menceritakan kebesaran, keagungan Tuhan yang bersifat maha hebat. Ya, oleh kerana itu dia meletakkan Rabb. Allah meletakkan Rabb supaya kita tahu dengan siapa kita perlu takut ataupun dengan siapa yang kita menyerahkan diri ini. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, maka bila kita dah ada perasaan takut itu, maka dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita masuk balik muka surat 172 nombor 4. Diselamatkan dari impitan masalah dunia. Ini di antara kesan-kesan yang mana bagi mereka yang ada perasaan takut kepada Allah, ya, dia akan dibebaskan daripada kedayikan ataupun kesempitan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang takut kepada Allah, Allah akan lepaskan surah Talaq, surah Tahrim, melepaskan dia ataupun menjadikan ia jalan keluar. Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita bahawa melepaskan itu melainkan tidak ialah dengan bertakwa kepada Allah. Jadi himpitan sebenarnya masalah dunia ni dia terbahagi kepada beberapa himpitan. Himpitan ataupun tekanan-tekanan ini, pertama tekanan dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi. Yang satu. Dan kedua, tekanan yang paling berbahaya di antaranya dari sudut keimanan. Ya, lepas tu kesihatan. Ini semua dikait-kaitkan ya, disebabkan tekanan-tekanan begini kita terpaksa hadapi. Kita terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara tersebut. Tetapi dalam khulasah semua tekanan-tekanan itu, tekanan dalam bab
keimanan itu lebih besar masalahnya. Kenapa? Kerana tekanan harta sebahagian manusia boleh bersabar. Tekanan sakit pun sebahagian manusia boleh bersabar. Tetapi kalau tekanan iman, bila iman itu menjadi sempit, bila iman itu tidak dijaga, kita akan menyaksikan tekanan iman itu menyebabkan segala-galanya sempit. Segala-galanya menjadi kecil. Okey, jadi oleh kerana itu iman memainkan peranan untuk meluaskan diri kita ataupun meluaskan, melapangkan banyak perkara dan masalah akan diselesaikan. Baik. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diselamatkan dari himpitan masalah di dunia. Lihatlah kisah pemuda yang terjebak dalam gua sebagaimana dalam hadis yang lalu. Mereka bertiga berdoa kepada Allah seraya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan agar dia dengan kekuasaannya menyingkirkan batu besar yang menutupi mulut gua itu. Ya, ini dikaitkan dengan kisah 3 orang Bani Israel tu yang terhimpit, yang tersempit ataupun terkurung di dalam gua. Asalnya kita tahu kisah itu, ya, mereka nak berlindung daripada hujan yang terik waktu tu. Mereka menyorok dalam gua, tiba-tiba batu tu terjatuh, ya, menutupi pintu gua. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, secara kasar 3 orang yang diceritakan ini adalah pemuda yang gagah. Orang dulu, bukan pemuda zaman sekarang. Ya, pemuda sekarang, zaman sekarang bukan macam orang dulu yang kuat. Ya, yang main gym pun bukannya kuat sangat. Apatah lagi anak-anak kita, pemuda-pemuda kita sibuk dengan handphone je, main handphone je banyak. Ya, jadi kekuatan itu tak ada. Berbandingkan dengan mereka ni, orang yang memang bekerja, orang yang gagah. Bila mereka terkurung di dalam gua, bayangkan 3 kekuatan yang sama cuba menolak. Kita cukup seorang kita kalau benda tu, ya, boleh kita tolak. Tetapi kalau nak menceritakan 3 orang kuat nak tolak pun tak bergerak, maksudnya dahsyat tu. Tidak boleh dibuat. Macam mana nak buat? 3-3 pun tak reti dah, tak tahu. Tetapi Alhamdulillah di kalangan mereka ada orang yang faqih ataupun orang yang cerdik sikit, orang yang ada ilmu sedikit. Ya. Dan ilmu tu pula dia ada yang ilmu yang tepat. Oleh kerana tu ilmu yang tepat ini biasanya akan mendatangkan kebaikan. Ya, ilmu yang tak tepat ni yang datang mudarat. Ilmu yang tepat ini dia mengarahkan bertawassul dengan amalan yang soleh. Ya, mengisyaratkan dia tahu tentang tawassul yang dibenarkan, bertawassul dengan amalan yang soleh. Dia tak suruh minta Abdul Qadir Jailani, orang yang dah mati, ya, Tok Wali tak. Dia suruh bertawassul dengan amalan soleh kepada Allah. Ya, kita tunjuk bahawa memang kita ni ikhlas, di mana mungkin di kalangan kita pun ada amalan-amalan kita yang terbaik yang boleh digunakan untuk bertawassul, ya, bila berlaku bencana ataupun perkara yang besar. Ya, ibu, tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada kita ni. Cuma kita je tak, alhamdulillah kita bukan jenis orang yang nak ngungkit amalan kan. Jadi mungkin kita pernah buat tu kita dah terlupa, tapi bila waktu terdesak dalam keadaan yang memerlukan kita ketengahkan dalam siri bertawassul amalan soleh, mungkin di situ dia akan datang amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Bismillah. Tuan-tuan dan perempuan, amalan yang terbaik ini dia berpunca daripada ikhlas kepada Allah dan juga, ya, bertepatan dengan sunnah. Itu di antara amalan yang terbaik. Apabila 3 lelaki ni dah berusaha sedaya upaya menggunakan kekuatan, lalu bermulalah seorang sahabat yang mengatakan, kita takkan boleh lepas. Kalau begini keadaannya kita tak boleh keluar. Berarti kita akan mati di dalam ni. Melainkan kita bertawassul dengan amalan soleh kita dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang yang pertama menceritakan bagaimana dia berkhidmat pada mak dan ayah dia. Ya, yang mana dia mengembala kambing. Ada anak dan isteri. Dan tiap-tiap hari dia gembala kambing, dia bawa balik apa yang boleh dia bawa balik. Orang dulu kan, kalau ada mungkin jumpa pucuk paku ke apa ke macam tu, dia ambil bawa balik. Ya, boleh apa yang boleh didatangkan makanan, dia bawa balik. Dan yang istimewanya, pada kambingnya boleh memerahkan susu. Yang mana dalam hadis itu mengisyaratkan mungkin terhad susunya. Apabila dia balik tiap-tiap hari, dia akan berikan kepada ibu dan ayah dia dahulu.
mengisyaratkan betapa tingginya kedudukan ibu dan ayah daripada anak dan isteri. Ya, dibagi mak dan ayah dia dulu, walaupun seorang lelaki itu ya dia dah berkahwin, ada suami, ada anak, ada isteri, maka ibu dan ayah itu perlu difokuskan. Bukan mengabaikan pada mak, anak dan isteri, tak, tetapi ianya perlu difokuskan dahulu, terutamanya ibu bapa yang tua. Itu tanggungjawab anak lelaki kalau kita nak tahu. Jangan ibu-ibu pula marah, apa ni asyik-asyik mak, asyik-asyik mak. Tak boleh. Ya, itu bukan ciri-ciri wanita solehah. Dia kena faham anak lelaki ini tanggungjawab dia berat. Itu pasal faraid dibagikan lebih kerana tanggungjawab itu. Tetapi disebabkan pendidikan kita yang menyebabkan ya faraid bila dibahagikan lebih pada anak lelaki, ya yang perempuan marah. Ya, mulalah sister in Islam kata it is not apa, ya tak apa, tak okey ataupun tak adil, ya. Maka itulah masalah dia. Kerana kefahaman mereka terhadap agama itu tak tahu, tak jelas. Sedangkan anak lelaki bila dia hidup, maka tanggungjawab kepada mak dan ayah dia itu besar. Tanggungjawab adik-beradik dia tu besar. Selagi adik-beradik dia tu tak kahwin ke apa, dia bertanggungjawab. Kalau mak bapak dah tua. Tu dia. Kalau ada adik-beradik cacat pun dia bertanggungjawab. Kalau kakak adik ke kematian suami, dia bertanggungjawab. Berat anak lelaki tu. Tetapi sayang anak lelaki zaman sekarang dia tidak tahu nilai tanggungjawab itu. Yang dia tahu dia faraid, harta faraid tu je. Ya, nak dapat lebih. Nauzubillah. Ya. Okey. Jadi apabila dia balik tu dia bagi mak ayah dia dulu minum susu, lepas tu barulah dia bagi kepada isteri dan anak-anak dia. Maka satu hari dia balik dalam keadaan terlewat. Ya, terlewat, maka dia balik malam baru sampai. Maka didapati mak dan ayah dia dah tidur. Ya. Mak dan ayah dia dah tidur. Tetapi anak-anak dan isteri dia mengharapkan susu, ya, lebihan susu tu. Ya, maksudnya dia akan bagi mak ayah dia dulu, apa-apa mak ayah dia dulu. Maka dia bercerita kepada Allah, ya Allah, aku menunggu mak dan ayah aku di sebelah katilnya, nampak ya, sebelah katilnya. Sedangkan anak aku nakkan susu, ya, maksudnya dari pihak keluarga nakkan susu. Tapi aku tak bagi. Semata-mata aku bagi mak dan ayahku. Nak bagi mak dan ayahku dulu. Sehingga kan, ya, aku menunggu sebelah. Dia pegang cawan macam tu. Dia tunggu. Kok mak bangun. Nak susu. Dia bagi. Kan? Ayah bangun. Nak susu. Dia bagi. Ya, macam itulah lebih kurang. Ya. Jadi, dia tunggu. Sampai ke pagi. Bila dah pagi, waktu itu anak-anak sudah tertidur lah. Ya, sampai pagi barulah mak ayah dia terjaga, lalu barulah dia bangun, dia bagikan susu. Nampak tak? Cukup dahsyat. Pertama, dia sanggup korbankan anak dan isteri semata-mata untuk mak dan ayah dia. Itu yang pertama. Kedua, dia boleh kejut mak dan ayah dia, tetapi dia tak nak kejut kerana mereka dah tua. Ya, bayangkan anak-anak kita pergi kejut kita, ya, buat terkejut pun ada, ya. Dia tak fikir orang tu lemah jantung ke, mak dia begini, ayah dia begini. Tak fikir. Dia tahu dia. Ya, menyusahkan. Kadang-kadang anak-anak kita ni call. Benda-benda yang tak logik call. Ya, tak perlu call, di call. Dia ganggunya kita. Ya. Ini di antara masalahnya. Ini bayangkan. Dia tak mau ganggu mak dan ayah dia. Sehingga ke pagi. Agak-agak bila dia tidur tu? Tak. Dia tak tidur. Mungkin tertidur ayam kata orang. Ya, takut-takut mak dan ayah dia tak terjaga, dia tengah tidur, kan. Dan kita tahu perasaan seorang ibu dan ayah, dia tak nak kejut kalau orang tu tidur. Anak-anak dia tidur kalau tak ada penting. Okey, namun begitu dia menunggu dan akhirnya sampai pagi barulah dia berikan susu itu kepada mak dan ayah dia. Lalu, ya Allah, jika amalan itu adalah baik, yakni amalan itu yang aku lakukan itu diterima oleh engkau, maka bukalah pintu gua ni. Okey, itu di antara tawasul yang kita dibenarkan. Dia ada 3 kategori tawasul yang dibenarkan. Tawasul dengan amalan soleh, tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha agung,
Dan yang ketiga, tawasul melalui lelaki soleh yang berdoa. Okay. Lain daripada tu tak ada. Dia akan syirik. Dia akan terjebak dalam masalah syirik. Tawasul pergi minta tok apa ni, kononnya wali lah, tak ada. Ya. Itu semua membawa kepada syirik. Baik. Yang dah mati. Okey. Kemudian tiba-tiba gua bergegar. Batu tu bergegar, terbuka sikit. Ya. Berarti kalau terbuka sikit dah nampak kat luar tu, tapi nak keluar baru boleh keluar jari je boleh, tangan je. Ya. Sedangkan memerlukan tolak tak boleh juga. Baik. Kemudian seorang lelaki pula mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku orang kaya. Dan aku mempunyai harta yang banyak. Dan aku tergoda dengan sepupuku. Seorang gadis yang mana aku suka sangat dengan dia. Tapi dia tak suka kat aku. Okay. Aku suka sangat kat dia, tapi dia tak suka kat aku. Aku cuba pujuk dia. Dia tidak mahu ya, bersama aku, yakni untuk melakukan maksiat. Tetapi pada satu hari berlaku kemarau. Gadis ini datang bertemu dengan aku. Ya, dan meminta bantuan makanan ya kepadaku. Lalu aku mensyaratkan kepadanya dia kena serah diri dia. Tu dia. Ya, subhanallah, ini satu benda yang cukup dahsyat yang mana syaitan membujuk kepada lelaki ini dengan menggunakan kuasa ataupun harta dia. Ya, sedangkan orang tu, wanita itu dalam keadaan terdesak, maksud tak mampu. Maka akhirnya dia berkata, wanita itu bersedia untuk menyerahkan dirinya. Lalu, aku berikan apa yang dia kehendak sebelum aku bersama dia. Lalu bila aku nak bersama dengan dia, kalau hadis itu menceritakan, ulama membahaskan, sudah berada di antara boleh je. Ya, buat je. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Yakni jangan kamu ambil ya ataupun masuk tempat yang mana bukan hak kamu dengan halal, dengan cara yang halal. Waktu itu aku mendengar perkataannya ittaqillah, takut kepada Allah, ya. Meremang. Bak kata orang meremang bulu roma, takut aku, ya, tiba-tiba je perasaan takut itu datang. Dan aku tinggalkan dia dan aku tinggal harta yang aku berikan kepada dia. Ya, kerana aku takut. Aku tak lakukan apa-apa. Dah kemuncak dah sampai kemuncak. Ya, tetapi disebabkan perasaan takut kepadamu, ya Allah, aku tinggalkan dia. Ya Allah, jika amalan aku itu diterima oleh engkau, maka bukalah. Terbuka sikit dah. Ya, terbuka sikit dah. Tapi nak keluar badan tak boleh lagi. Cuma nak menceritakan poin yang kedua tadi, kisah lelaki ni, ya, di situ datang satu perkara yang amat penting pada pihak lelaki ataupun perempuan, yang mana kita kena ada satu perasaan takut kepada Allah. Bila takut tu, ya, dia akan datang benda-benda yang cukup cantik, memelihara kita dalam banyak perkara. Yang kedua, ya, apabila kita menyaksikan kisah ini, satu kisah yang menarik untuk kita fahami daripada hadis yang sahih. Ya, bahawa seorang wanita yang beriman, kaedahnya pertama menundukkan pandangan mata. Lelaki yang beriman pun menunduk pandangan mata. Yang kedua, bila kita lihat kemungkaran dari sudut itu, ya, kita tegur dia. Misalnya kita tengok orang tu duk asyik, tengok kita, ittaqillah, takut kepada Allah. Apa yang kamu nak? Ya, macam tu. Ia bercanggah dengan kisah wali-wali. Ya, kisah wali-wali ni, yang buku kisah wali-wali ni ada menceritakan. Kononnya, saya tak ingat Hasan Al-Basri ke Malik bin Dinar ke kisah itu dikaitkan. Tetapi itu pasal dalam bab sanad ni penting. Kalau sanad tak jelas, berarti cerita tu cerita kartun. Cerita tak jelas. Okay? Tetapi saya nak ceritakan kerana apa, di kalangan orang-orang yang awam ni, ya, dia akan mengikut. Dia akan cuba nak ikut. Ya, macam saya dulu lepas belajar SPM dulu nak mencari agama, ya, kita cuba nak ikut-ikut buku ni di antara buku wali-wali yang kita baca. Ya, apa dia kisah dia? Seorang wanita ni dia berjalan di pasar, tiba-tiba
lelaki ni, itulah saya tak ingat nama dia, ya, melihat perempuan ni, ya, perempuan ni. Lalu dia ekor je, bila lihat dia suka. Disebabkan apa? Okey, kita tengok apa sebabnya dia ikut. Ya. Sedangkan wanita tu pakai purda, pakai buka mata tu yang tertutup hitam apa semua. Apa yang menariknya? Lalu lelaki ni pun ikut sampai di satu tempat, ya. Perempuan ni toleh. Lalu dia berkata, "Kenapa kamu ikut aku?" Lalu lelaki ni kata, "Aku suka ikut kamu." "Kenapa?" "Kerana aku suka melihat matamu." Ni dia, ya, melihat matamu. Maka perempuan ni kata, "Baik, nanti kejap." Jalan-jalan sampai ke rumah perempuan tu. Maka perempuan tu kata, "Wahai lelaki, jika kamu suka kepada mataku, tunggu sebentar." Maka lelaki ni pun tunggulah. Kod apa ke, mungkin nak WhatsApp sama, WhatsApp nak tangkap gambar sama ke, ya, ataupun apalah kita sangkakan. Zaman dulu mana ada kamera. Okay. Maka perempuan ni pun, lelaki ni pun tunggu. Maka perempuan ni pun duduk di atas. Tiba-tiba lelaki ni tunggu, tiba-tiba seorang wanita yang berumur pun keluar. Yang ni orang gaji dia. Sambil membawa satu bekas mangkuk dan sekeping surat. Lalu dikatakan, "Wahai lelaki, ini wanita ni beri kepadamu." Ya, beri kepadamu. Lalu lelaki ni, apa ni, hadiah ke apa kan? Lalu bila dia buka aja, dia nampak 2 biji mata dalam mangkuk tu. Tu dia cerita dia. Nampak tak? Ini kisah wali-wali, ya. Yang tak sahih. Senang cerita. Maka terkejut lelaki ni. Ya. Sampai tercampak mata tu. Lepas tu dia ambil surat. Apa ni? Lalu dia baca surat tu. Perempuan tu mengatakan, "Wahai lelaki, sesungguhnya jika mata inilah yang kamu sukakan, yang menyebabkan kamu berdosa kepada Allah, maka aku rela keluarkan mataku untuk kamu, supaya kamu tidak berdosa kepada Allah." Itu dia. Ya. Menarik sekali dalam cerita ni. Ya. Lalu lelaki ni lepas tu bertaubatlah apa. Malam tu dia bermimpi. Ya, dia melihat wanita ini dengan mata yang indah. Dengan cahaya matanya yang indah. Dia berada di kawasan yang indah. Lalu ditanya, "Wahai wanita, bagaimana kedudukan kamu?" Lalu dikatakan, "Allah telah memberikan kebaikan kepada aku disebabkan aku memberi mata ini kepadamu. Allah gantikan tempat yang terbaik, mata yang terbaik." Berarti dia mati, kononnya masuk syurga. Okey. Ulasan. Betulkah itu cara yang diajar oleh Rasulullah SAW ataupun cerita yang kisah lelaki yang terkurung dalam gua tu? Wanita itu tak nak, tetapi terpaksa. Waktu terpaksa tu masih lagi dia mengatakan, "Ittaqillah." Itu kaedah dia. Bukan pergi layan lelaki tu, "Oh cantik mata kamu, nanti je aku ambil." Congkeh. Cantik pula hidung kamu, aku tengok. Kita pun ambil pisau, potong hidung. Alah, pipi kamu tembam cantik, pergi potong pipi. Begitukah kaedah Islam? Kalaulah orang tu, ya, cerdik, ya, dia nak ngena kali, cantiknya kaki kamu, dipotong kaki. Ya, cantiknya tangan kamu, sudahnya kudung kaki, tangan, ya, buta mata disebabkan kebodohan. Kaedah Islam, ya, wanita itu yang disebutkan dalam kisah 3 orang tu, itu dia kaedah dia. Bila nampak lelaki itu, ittaqillah, takut kepada Allah, tunduk pandangan. Itu kaedah dia. Bukan pergi layan, cabut mata. Kesilapan masyarakat kita. Tapi kita mengatakan itu kesan daripada buku wali-wali yang tidak ada bersanad dan ceritanya banyak cerita karut. Itu baru saya cerita satu yang saya baca dulu. Pasal saya nak jadi wali dulu. Ya, Alhamdulillah sekarang dah jadi wali. Ya, anak perempuan dah kahwin 2 orang. Ya, Alhamdulillah. Wali nikah. Apabila dalam satu kisah tu, ya, menceritakan seorang lelaki ini telah bertapa selama 10 tahun.
Betapa 10 tahun. Saya ceritakan disebabkan saya hampir terikut banyak benda. Di antaranya merotan badan tu saya terikut. Saya rotan badan saya ni kan, nak lembutkan hati tu. Rotan badan, tergolek-golek ya. Bila tengok cerita wali tu, oh dia tergolek-golek padang pasir. Saya pergi ke Sungai Perak, ada kawasan pasir tu, saya pun tergolek-golek kat situ. Nasib baik tak jadi ayam golek. Okay. Jadi dalam kisah tu menceritakan bahawa apabila seorang lelaki ni bertapa 10 tahun, dan saya nampak cerita ni mirip pada cerita Hindi, ya, dan dia merasakan 10 tahun itu untuk melawan hawa nafsu dia. Sewaktu dia tengah duduk tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi perempuan lalu. Macam mana bunyi perempuan lalu? Gedebak-gedebuk ke tak? Ya. Bunyi perempuan lalu apabila kita tahu kisah Hindustan ni, kalau cerita Hindustan kita akan jumpa cerita tu perempuan pakai gelang kaki yang kaca tu. Keting keting keting. Tu dia. Ya. Jadi dia dengar bunyi tu, dia bangun. Ya. Dia bangun nak tengok. Bila dia bangun nak tengok, datang satu suara. Wahai si fulan, setelah 10 tahun kamu bertapa, kamu nak mengasingkan diri kamu, nak menjauhkan, melawan hawa nafsu. Tiba-tiba hanya mendengar dentingan ataupun bunyi gelang kaki wanita, kamu sudah lupa diri kamu. Alangkah ruginya kamu. Apa dia buat? Dia ambil kapak, dia potong kaki dia. Cerita tu. Subhanallah ya. Begitu sekali. Ya, kononnya ini semua cerita kononnya kisah wali-wali yang kita katakan tidak ada sanad, penipuan yang menyebabkan rosak akidah, rosak manhaj. Cerita yang pertama tadi dalam kisah 2 orang masuk dalam gua, itu kaedahnya. Itu kaedah yang penting. Okey? Supaya kita faham elok-elok cerita wali-wali yang terdapat dalam buku-buku yang saya dulu kerja di bawah syarikat, ya, Nurul Has dahulu, ya, menjual benda-benda ni, na'udzubillah, saya bertobat. Ya, bila kita perasan, ini buku saya masukkan dalam meeting. Kata, ni buku ni tak seharusnya dijual kerana bercanggah dengan akidah. Tapi waktu tu bos tu kata, ya, buku inilah paling laris di Malaysia. Aduh. Tak lama lepas tu saya berhenti. Ya. Alhamdulillah, lepas berhenti tu Allah nak bagi jalan. Ya. Bila kita itu yang saya katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Saya lepas meeting tu, saya takut pasal saya di antara buat invoice. Jadi saya buat keputusan, saya berhenti. Ya, dalam tempoh sebulan saya buat keputusan untuk berhenti. Alhamdulillah, terus dapat offer kerja di Mekah. Alhamdulillah, saya pada tahun 98 saya bekerja di Mekah. Ya, 99. Ya, 2 tahun lebih kurang. Alhamdulillah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan takut pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Takut pada Allah, bagi jalan keluar. Jangan takut dalam bab-bab yang begini. Kemudian yang ketiga, lelaki ni. Saya katakan di antara lelaki yang hebat. Ya, ketiga-tiga ni adalah lelaki yang hebat. Yang ketiga adalah lelaki yang mempunyai perniagaan. Maka dia berniaga dan tiap-tiap bulan dia akan bagi gaji kepada, ataupun dia bagi gaji kepada seseorang pekerja-pekerja dia. Tiba-tiba salah seorang pekerja dia lari, ya, maksudnya keluar tanpa memberitahu dia dan dia tak sempat ambil gaji dia. Maka lelaki ini pun tunggu-tunggu tak datang, maka lelaki ini pun ambil duit itu dia berniagakan pula. Ya, dia berniagakan pula, yakni beli kambing, beli unta, sehingga kan bukan itu saja, dia ternakkan. Ya, sebagai modal perniagaan, dia ternakkan sehingga dikatakan memenuhi lembah unta, lembu dan kambing. Berarti bila dah memenuhi lembah, tuan-tuan dan perempuan, lembah ini antara gunung dengan gunung ataupun bukit dengan bukit. Tu, bawah tu dinamakan lembah. Berarti penuh lembah. Berarti bukan sehari dua, bertahun. Ya, konsep ini adalah bertahun. Kalau sampai memenuhi lembah itu mungkin 10, 20 tahun. Ataupun begitulah keadaannya. Tiba-tiba lelaki ni datang. Lelaki yang bekerja ni datang. Lalu dia kata, wahai tuan,
saya datang nak ambil gaji saya yang saya tinggalkan dahulu. Kalau kita, okey, nanti saya keluarkan bank in ataupun saya bank in kan, okey, ambil. Tetapi lelaki yang amanah, ini amanah kemuncak amanah yang memang sukar untuk didapati di akhir zaman ni. Sukar, mungkin ada 1 dalam sejuta, mungkin. Ya. Lalu lelaki ni mengatakan, sesungguhnya gaji kamu, tu dia, di seluruh lembah tersebut. Maka pekerja tu kata, wahai Tuan, jangan mempermainkan saya. Ya. Lalu Tuan yang kata, saya tak permainkan kamu. Memang itulah gaji kamu. Sesungguhnya aku telah menggunakan duit kamu untuk membuat perniagaan ini, pengembalaan ini, dan itulah semua. Lalu lelaki pekerja itu mengambil semua binatang-binatang tersebut, tak tinggal walaupun seekor. Tak tinggal walaupun seekor. Kalau ikut dah penuh tu, tinggallah kat seekor ke, seekor unta, seekor lembu, seekor kambing. Tak tinggal. Yang menarik, dia tak tinggal itu, bos dia tu ataupun dia punya apa yang nak sebut? Yalah, senang bos dia, ya. Tak ungkit. Tak katalah tinggallah seekor, aku nak buat barbecue ke apa ke. Tak ungkit. Dan dia tak mengkritik langsung perbuatan itu, bahkan dia biarkan diambilkan semua. Ya Allah, jika amalan itu engkau terima, wallahi subhanallah, ya, kalau itulah cara dia, ya, memang dari sudut zahir Allah menerimanya, tapi hakikatnya memang Allah terima. Maka tolonglah buka pintu gua. Lalu terbuka yang mana muat-muat untuk mereka keluar. Alhamdulillah. Dan dari sinilah menunjukkan kepada kita, ya, siapa yang takut kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Ya, cuma kita ni takut ke tidak? Pasal saya pernah berbicara dengan sahabat-sahabat, terutamanya masya-Allah di kalangan kita telefon, ya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz, ni anak saya dia kerja dengan sistem riba apa semua, ya, kita bagi tahu begini. Ya, pasal anak dia dapat kerja dalam satu institusi riba. Kita bagi tahu je. Lalu dia kata, wallahi, ya, Allah itu lebih besar bagi saya daripada, ya, dengan sistem dia bukan sebarangan, ya, kedudukan dia tu. Tetapi dia kata Allah lebih besar dan saya mengharapkan keredaan Allah. Dia kata pada anaknya, tak usah kerja tu. Dah dapat offer dah, tak usah. Ya, carilah kerja lain. Ini di antara perkara yang Allah takkan biarkan. Allah akan bantu, Allah akan tolong dia kerana keikhlasan, ya, betul-betul mencari keredaan Allah. Baik. Jadi dalam kisah ini menceritakan kepada kita bagaimana disebabkan takutnya kepada Allah, ya, mereka ini mendapat pertolongan Allah dan dilepaskan dari masalah dunia, ya, diselamatkan dari impitan masalah dunia, ya, menunjukkan kepada kita takut kepada Allah, dia akan melepaskan kita banyak masalah. Begitu juga apabila kita menyaksikan Nabi Yunus AS apabila dia ditelan oleh ikan paus, duduk dalam perut ikan paus. Tuan-tuan dan perempuan confirm kalau kita duduk hancur dah, kerana dia punya enzim yang boleh menghancurkan tubuh badan kita. Tetapi Allah nak bantu dia disebabkan dia bertasbih, ya, memuji Allah, berzikir, masih lagi mengharapkan pertolongan Allah yang tak putus-putus, dan akhirnya Allah keluarkan dia. Mengisyaratkan kepada kita, amalan-amalan soleh kita ini perlu dipertahankan, terutamanya di waktu gentir, di waktu kritikal, maka Allah akan membantu kita kalau kita memahaminya. Baik. Yang kelima, selalu merasa aman dan tenteram. Hamba yang senantiasa takut kepada Allah merasa ketenteraman dalam hidupnya. Rasulullah bersabda dalam riwayat yang berisikan hadis qudsi yang hakikatnya adalah firman Allah, hanya saja beliau menyampaikan melalui redaksi sendiri bahawa Allah telah berfirman. Okey, ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi tidak seperti Al-Quran. Ya, cuma hadis qudsi Al-Quran dia boleh ta'abbud dibaca di dalam siri solat. Hadis qudsi firman Allah juga, tapi tidak boleh dibaca dalam waktu solat. Siapa baca batal solat. Melainkan Al-Quran dibaca tak batal solat. Baik.
Wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wala khawfaini in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi wa in huwa khafani fid dunya amintuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Maksudnya, demi keperkasaanku, aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hamba-Ku. Ya, dua rasa aman, dua rasa takut. Okey. Kenapa? Dua perkara ni dia tidak akan berlaku, ya, di dunia dan di akhirat. Apa dia? Kita lihat. Jika dia merasa aman dari seksaku ketika berada di dunia, nescaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-Ku. Sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, nescaya aku akan memberikan rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-Ku. Yakni, kalau kita rasa aman di dunia ni, ya, maksudnya kita buat maksiat, kita tak kisah, alah, buat je, kan? Ya, maka kita merasakan seolah-olah aman daripada azab Allah, siksaan Allah. Maka kita akan menyaksikan di akhirat tu nanti Allah tidak akan beri kita keamanan. Sedangkan kita memerlukan keamanan di akhirat. Kita perlukan keamanan. Di dunia tak apa lagi. Di dunia boleh pusing-pusing lagi. Tetapi di akhirat kita perlukan keamanan. Dan barang siapa yang merasakan ketakutan kepada Allah di dunia, maka Allah akan mengamankan dia di akhirat, di mana kita tahu bahawa keamanan ini hanya dimiliki hanya di akhirat sahaja. Keamanan yang sebenar-benarnya kita perlukan di akhirat. Baik. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakratul maut. Baginda kemudian bertanya kepada pemuda itu, bagaimanakah perasaan saat ini? Pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharap redha dan keampunan Allah. Di samping itu, aku benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini. Ya, Masya Allah. Ya, pemuda. Ya, bukan orang tua, pemuda. Menunjukkan orang muda yang berjiwa begini dahsyat. Sedikit sangat pada zaman sekarang. Lalu Rasulullah mengatakan, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Tidaklah dua perasaan itu, harap dan takut, menyatukan dalam hati seorang hamba seperti kondisi ini. Yakni pada waktu sakrat, ya, sakarat, melainkan Allah akan mengabulkan harapannya dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Nah, ini di antara perkara yang menarik, ya, berkaitan dengan waktu sakarat. Ya, waktu sakit, rasa nak mati tu kita rasa takut. Ya, alhamdulillah kadang-kadang orang-orang yang ni dia rasa nak mati, rasa ni aku dah tua, aku banyak dosa. Itu di antara perkara yang penting. Ya, dia ada satu perasaan. Perasaan dia dah tahu dia tua dan cuba nak bertaubat, apa semua itu penting tu. Ya. Ini terutamanya apatah lagi di waktu sakarat, waktu nak mati ni, ya. Kerana di saat ini yang Rasulullah kata, man kana yuhibbul liqa Allah wallahu yuhibbul liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Inilah waktu dia. Ya, seolah-olah hadis ini yang kita baca tadi, lelaki ini di antara yang mengharap, yakni bercita-cita untuk mengharapkan keampunan Allah, keredaan Allah tu. Ya, maka Allah redha dia, Allah ampun dia. Okey. Jadi oleh kerana itu kita lihat apabila lelaki ini tidak ada dua perasaan harap dan takut menyatu dalam hati seorang hamba seperti dalam kondisi ini, melainkan Allah mengabulkan harapannya dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Baik. Kemudian yang keenam disegani
Disegani semua makhluk. Ali bin Abi Talib mengutarakan, siapa yang takut kepada Allah, nescaya dia akan membuat semua makhluk takut kepadanya. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah, nescaya dialah yang akan takut pada semua makhluk. Ini ya, agak menarik dalam bab ini. Yang mana Ali mengatakan siapa yang takut pada Allah, nescaya dia akan membuat semua orang takut, makhluk takut. Tetapi siapa yang tak takut Allah, menyebabkan dia yang merasa takut kepada makhluk. Itu yang jadi, tuan-tuan dan puan-puan, di antara perkara yang menarik, ya, satu benda yang tak ada, kita takut. Satu benda yang confirm tak ada, kita takut. Apa dia? Ya. Hantu. Hantu tidak pernah wujud dalam sejarah kehidupan dunia. Hanya cerita-cerita sahaja. Cerita-cerita yang dipamparkan dalam TV. Oleh kerana itu kita nasihat pada semua supaya jangan tengok cerita-cerita seram ni. Cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Bahkan boleh merosakkan akidah. Merosakkan tauhid kita dengan Allah. Saya tak pernah jumpa dalam satu waktu saya hidup sampai sekarang ni, ya, kita membaca surat khabar mat tu ataupun Me'ah tu mati dibunuh oleh hantu. Tak pernah. Bunuh oleh orang ada. Tapi bunuh dalam sebab hantu tak ada. Mungkin dalam kes polis pun tak ada. Kalau berlaku pembunuhan, dia akan cari sebab-sebabnya berkaitan dengan manusia. Tetapi kenapa kita menjadi takut sangat bila sebut hantu? Takutnya nak pergi ke kubur yang seharusnya manfaatnya besar pun takut. Nak pergi ke tandas pun takut. Nak pergi duduk seorang-seorang di ruang tamu pun takut. Ini di antara kejahatan yang kita anuti dalam bab akidah ini, bab perasaan takut kepada makhluk yang tak ada. Na'udzubillah. Buang. Saya tak nafikan, ya, tuan-tuan dan perempuan, benda tu, perasaan takut tu ada. Pasal saya di zaman muda dulu, di zaman kanak-kanak pun takut pasal orang kampung cerita hantu-hantu ni. Ya, mati, saya pergi ziarah malam tu, mati seorang nenek tu, saya nak balik takut. Ya, minta orang hantarkan. Ni dia, minda kita dah rosak. Nak pergi daripada rumah ke Sungai Perak tu, lalu kawasan hutan tu takut. Takut hantu. Bukan takut musang ke apa ke, tak. Takut hantu. Ya. Na'udzubillah. Tapi bila Allah bagi petunjuk dengan mempelajari Quran dan Sunnah, pergi ke Pakistan pelajari Quran dan Sunnah, benda tu hilang. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jangan, berbahaya. Dia ada unsur syirik. Menyebabkan kita takut selain daripada Allah. Pasal apa? Takut yang tak logik. Tu dia. Takut yang tak logik. Ustaz, saya ada tengok, kalau kita katakan saya ada tengok, itu masalahnya bukan hantu, masalah kita. Kita ada penyakit yang kena rasuk. Bila kena rasuk, kita kena berubat. Pasal orang lain tak nampak, kita nampak. Maksudnya benda tu, jin tu dah masuk dalam mata dan dia nampak kawan-kawan dia. Tu je puncanya. Tapi nak kata dia muncul, ya, kalau tuan-tuan dan perempuan ada benda tu muncul, pertama saya kata ambil kayu lepuk aja. Dah confirm memang orang. Ya. Oleh kerana itu berhati-hati. Kerana ianya merupakan masalah syirik. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, seberapa besar rasa cintamu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan mencintaimu. Dan seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan menyeganimu. Okey, jadi dengan perkara yang begini, ni yang saya tekankan dalam siri mempelajari masalah tauhid rububiyah, ya, kita kena letakkan Allah pada tempatnya, keagungan dia tu kena letakkan dalam minda kita. Set minda kita bahawa kehebatan Allah, kemuncak, keagungan, segala-galanya ada pada Allah yang bergelar Tuhan itu. Baru dia akan jadi selesa, kita akan lihat bagaimana kedudukan beriman kepada Allah dengan yang dapat merasa kemanisan dia. Kalau tak, payah. Ya, kalau kita sebut Allah, sebut air, serupa je. Sebut Allah, sebut kopi, tak ada rasa apa je. Sebut Allah, sebut kopi cino, lagi selesa kopi cino. Ya, berat. Itu tandanya berat. Yang ketujuh, doa dikabulkan. Doa-doa orang mukmin yang takut kepada Allah akan dikabulkannya. Ya, ini di antara kelebihan. Doa-doa, ya, antara sifat doa yang dimakbulkan adalah doa orang yang takut kepada Allah.
hal ini seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran seperti pada ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Okay, ini di antara ayat yang mengisyaratkan kepada kita bahawa berdoa kepada Allah dengan perasaan takut. Takut ni di antara takut Allah tak terima doa kita. Takut kita ni banyak dosa. Itu semua perkataan-perkataan takut. Ya, kita perlu ada perasaan itu. Kerana itu di antara perasaan yang mempunyai kelebihan. Ya, perasaan takut ini kalau betul caranya dia boleh membawa kita kepada orang yang terbaik. Seperti mana Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan para ulama. Yang ini perasaan itu ada kepada orang-orang yang beriman. Okey. Jadi waktu kita berdoa tu kita minta kepada Allah dalam keadaan takut Allah tak terima, takut ya, penting. InsyaAllah. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak akan dimudaratkan. Bahkan dia akan bagi berbagai-bagai yang kita tidak sangka. Tapi kalau kita tak takut Allah, takut kepada benda-benda yang merapu ni, maka ianya akan membinasakan kita. Baik, yang ketiga, beginilah takut Nabi kepada Allah. Jadi contoh kita nak tengok contoh siapa yang takut kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kita nak tengok bagaimana kedudukan ataupun cara Nabi takut kepada Allah yang boleh kita jadikan dia sebagai contoh. Okey. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling bertakwa dan dikasihi oleh Allah. Betapa tidak demikian Allah menjanjikan keampunan bagi beliau atas kesalahan lalu. Walaupun akan datang. Ya, ini dikatakan maksum. Rasulullah, ya, dia diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, jadi ini di antara contoh dia. Walaupun demikian, jaminan keampunan tersebut justru menjadikan hati beliau semakin tunduk, khusyuk serta takut kepadanya. Lantas bagaimana dengan kita? Dengan arti kata lain, ya, Allah telah memberikan keampunan kepada Rasulullah SAW yang akan datang. Yang lepas dan yang akan datang, berarti tak ada apa dah. Ya. Tetapi ia dihidupkan jiwanya untuk sentiasa mengharap dalam keadaan perasaan takut kepada Allah. Pertama, belum lagi. Riwayat-riwayat berikut menggambarkan betapa besar rasa takut Nabi kepada Allah. Rasa takut itu terlihat jelas dari setiap ucapan, sikap dan perbuatan baginda. Maka itu mari kita perhatikan dan kita renungi bagaimana menjaga akhlak ini dan bagaimana beliau menanamkan kepada para sahabat. Jadi kita nak tengok bagaimana ya Allah Rasulullah menanamkan sifat-sifat takut ini dan diberikan kepada para sahabat juga. Ada banyak riwayat yang kita akan bacakan ni. Baik, yang pertama, riwayat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah hampir tidak pernah berdiri dan majlis untuk berganjak pergi hingga mendoakan para sahabat dengan doa yang berikut. Ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya atau masaibad dunya. Ya Allah, kurniakanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Kurniakan pula bagi kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami meraihkan syurga. Dan kurniakanlah kepada kami keyakinan yang akan membuat musibah dunia menjadi ringan bagi kami.
Okey. Jadi ini di antara doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Untuk kita baca. Ini biasanya dalam doa kunut witir, tarawih. Siapa yang baca tarawih yang jenis panjang tu, biasanya doa-doa ni ada, kita dengar. Jadi doa Rasulullah kepada para sahabat yang menceritakan, Ya Allah kurniakan kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangkan antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Itu penting. Yang takut pada Allah, dia akan menghalangkan daripada maksiat. Kurniakanlah pula bagi kami ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami meraih syurga. Itu dia pula. Ya, ketakutan yang boleh membawa kepada syurga. Okey. Dan kurniakanlah kepada kami keyakinan akan membuat musibah dunia menjadi ringan bagi kami. Ya, ini di antara penting doa-doa yang begini. Kenapa kita berhadapan dengan musibah, selalu sangat musibah-musibah. Ya, semenjak-menjak ni banyak sangat ujian-ujian yang berlaku, maka musibah-musibah itu perlu dihadapi dengan berdoa kepada Allah. Ya, untuk menyelamatkan kita kena berdoa kepada Allah. Itu di antara jalan-jalannya. Baik. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat dari Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan Nabi bersabda, Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'u. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'ita ma fiha mawdi'u arba'i asabigha illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan la bakaytum kathira wa ma taladzadtum bin nisa'i 'ala al-furushi wala kharajtum ila as-su'adati taja'aruna ila Allah. Maksudnya, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Ya, ini di antaranya, tuan-tuan dan perempuan, bukan maksudnya Rasulullah tu kasyaf ataupun apa ya, dia katakan mengetahui ilmu ghaib. Ini semua adalah mukjizat yang Allah bagi terhad pada dia. Terhad, bukan menyeluruh. Kerana menyeluruh itu adalah sifat Allah. Dan pada Rasulullah dia terhad. Oleh kerana itu dia ceritakan. Yang mana sahaja yang dia tahu. Kita dalam masalah ini kerana masyarakat-masyarakat terutamanya golongan Sufism. Mereka menganggap Tok Guru mereka ya mengetahui ghaib. Kasyaf. Dia anggap sebagai kasyaf, mengetahui perkara yang ghaib. Ya, bila-bila masa. Ini di antara kalimah kufur. Kalimah yang merosakkan akidah. Kerana Allah dah mengatakan وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada siapa yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Ya, hatta Rasulullah pun tak tahu melainkan apa yang diwahyukan sahaja. Baik. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit bergetar dan bergemuruh dan memang sepatutnya begitu. Tidak ada satu celah pun di langit walaupun hanya selebar 4 jari. Melainkan ada malaikat yang meletakkan daunnya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menceritakan bagaimana dahsyatnya kerajaan di langit yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa malaikat sehingga malaikat yang di situ pun jarak dia 4 jari itu dah ada orang sujud, malaikat sujud. Kenapa? Tugas mereka bersujud. Dia berbagai-bagai jenis tugas malaikat ni, yang antaranya ditugaskan untuk bersujud. Kemudian demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, ya, apa yang Rasulullah ketahui,
nescaya kalian akan banyak sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini mesti berkaitan dengan hari akhirat. Tu je. Hari alam kubur. Tu je. Ya, yang mana berkaitan dengan kehidupan berikutnya, ia akan menggegarkan jiwa kita. Ada perasaan takut. Itu pasal bila orang yang tak beriman kepada hari akhirat, memang tak ada perasaan takut. Macam mana nak takut dia tak beriman? Ya. Baik, kemudian demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kalau tidak, kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita dan kalian pasti akan keluar dari rumah menuju tempat yang tinggi untuk berdoa sepenuh hati. Yang ini mohon keselamatan kepada Allah. Itu dia. Kalau siapa yang ada perasaan ini, ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Atau ustaz pun sukar untuk mendapat perasaan yang begini, ya. Riwayat ketiga. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat, bagaimana mungkin aku akan bisa bersenang-senang sedangkan malaikat peniupan sangkakala sudah meletakkan hujung sangkakala pada mulutnya. Dia terus-menerus menunggu perintah Allah. Apabila dia telah diperintah untuk meniupkan sangkakala itu, nescaya ia akan meniupnya. Okay, ini di antara berkaitan dengan malaikat-malaikat yang mana malaikat-malaikat ini Allah jadikan, ya, di antaranya peniup sangkakala. Agak menarik dalam bab ini. Yang mana dia telah menunggu-nunggu arahan Allah kalau ikut meletakkan hujung peniup tu dalam mulutnya. Dan menunggu arahan Allah, Allah kata tiup, maka ditiup. Mata tu duk perhati ke arah arasy menunggu arahan Allah. Bila Allah kata tiup, maka berlakulah kiamat. Kemudian para sahabat bertanya. Para sahabat kemudian merasakan gambaran hari kiamat itu merupakan satu begitu dahsyat dalam hati mereka. Kemudian beliau bersabda, bacalah oleh kalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Ya. Kita diarahkan baca apabila kita melihat, itu pasal kalau kita tengok gempa bumi misalnya di Turki baru ni, di Syria, Turki. Maka sebaik-baiknya kita baca doa ni, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, 'ala Allahi tawakkalna. Dia termasuk doa. Ya, kalau ikutkan doa-doa yang menyelamatkan kita dari tragedi yang menakutkan. Ya, tragedi yang menakutkan. Yang keempat, riwayat Abdullah ibn Shukhair. Abdullah ibn Shukhair meriwayatkan bahawa dia pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang solat. Seketika itu dia mendengar dari beliau suara layaknya air yang sedang mendidih dalam bejana besi. Ternyata beliau sedang menangis di dalam lebuh raya. Dia sedang menangis dalam solatnya. Mana lebuh raya? Menangis di dalam solatnya. Okey? Jadi sahabat ni Abdullah bin Shukhair, dia mendengar, dia jauh. Macam kita dengar orang tu solat. Dan solat orang yang penuh khusyuk ni dia lain. Ya, lain, dia ada perasaan. Ya, dia baca tu terdengar. Saya teringat ya waktu kami belajar di Pakistan dulu. Ya, di antaranya kebiasaannya para mujahidin ni yang mana dari Afghanistan tu yang turun, dia akan singgah ke masjid-masjid kawasan Karachi. Di antaranya tempat kami dia singgah. Kita tak tahu dia singgah satu hari tu. Waktu sebelum subuh kita bangun, kita pergilah ke surau, ke masjid. Ya, biasalah. Kita ada program kita tu. Waktu saya naik ke kawasan masjid tu, terdengar bunyi tangisan. Apa hal ni? Kita selalu naik, tak ada apa-apa. Tiba-tiba hari ni naik, ada bunyi tu.
Bapak kata, wah meremang lah bulu rumah. Apa hal ni? Turun. Saya turun apa? Kerana masjid tu tingkat ketiga. Saya turun kejap. Saya kata, apa ni ya? Selalu aku naik tak ada apa-apa ni. Naik bunyi. Pasal gelap. Masjid gelap. Saya naik lagi sekali. Masih lagi dengar. Sudah apa ni kan. Jadi suspend lah. Bila saya cuba nak pasang lampu, ya, saya pun buka lampu. Buka lampu, tengok di sana ada seorang, situ ada seorang, sana ada seorang sedang menangis, Qiyamul Lailnya menangis. Terus saya tutup lampu. Subhanallah, kata ya. Maha suci Allah. Para mujahidin yang balik tu, ya, menangis Qiyamul Lail. Menangis di tengah malam. Menangis seperti seorang budak kecil. Ya, menangis teresak-esak. Saya dengar tu subhanallah, sayu. Kita ni keras hati, tak boleh menangis. Menangis teresak-esak, teresak-esak. Ya. Tetapi dalam medan perjuangan seperti singa yang gagah. Di malam hari dia menangis teresak-esak. Tetapi bila berada di medan jihad, Masya Allah. Itu dia. Nak menceritakan bahawa mereka ini menangis. Dan Rasulullah juga menangis. Kalau kisah ni, Rasulullah menangis. Ya. Dan Abu Bakar di antara orang yang cukup hebat menangis. Umar dalam siri solatnya menangis. Ya. Tangisan Umar tu sampai nampak, dikatakan nampak bekas kat mata dia. Bekas tangisan tu nampak pada mata Umar. Sedangkan siapa Umar? Kalau kita kenal pada zaman muda dia, umur dia waktu katanya dalam awal 30-an, gagah nak bunuh Rasulullah, keras hatinya. Tetapi bila dia masuk Islam dalam keadaan yang begitu, berubah 100%, ya, dari mata yang garang, mata seperti singa, terus menjadi mata yang penuh dengan tangisan air mata. Okey. Kemudian riwayat Ummu A'la. Ummu A'la al-Ashhariyah meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Wa ma adri wallahu wa..." Ini bukan Quran, sorry. "Wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum." Ya, apa maksud dia? Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku dan kalian semua, padahal aku ini utusan Allah. Ya, itu dia. Maksudnya kalau Rasulullah SAW pun tak tahu hal apa yang berlaku pada dirinya, apatah lagi kita ni tak tahu apa yang berlaku pada diri kita. Rasul hanya menunggu wahyu. Ya. Tapi datang golongan-golongan sufism ni mengatakan Tok Guru dia tahu apa yang berlaku akan datang. Merbahaya. Ya, merbahaya mengambil sifat rububiyah ketuhanan. Riwayat Abu Hurairah pula. Abu Hurairah meriwayatkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Maksudnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amalannya sendiri. Ini amat penting ya untuk membetulkan bahawa kita ni beramal belum tentu berjaya. Jangan kita kata, oh banyaknya amalan aku akan berjaya. Jangan sama sekali. Kerana kejayaan kita bukan disebabkan amalan kita. Kalau nak banding dengan nikmat Allah yang bagi kepada kita yang terlalu banyak ni, memang tak boleh dikira. Tetapi, okey, kita lihat apa yang Rasulullah kata. Tidak seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amalannya sendiri. Tetapi kita kena beramal dengan amalan yang diarahkan oleh Allah. Supaya kita dirahmati oleh Allah. Ya, Allah sayang kepada kita. Pada para sahabat kemudian bertanya, apakah yang demikian pula yang berlaku bagi engkau? Yakni adakah engkau pun serupa? Lalu Rasulullah mengatakan, ya, aku pun begitu juga. Kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Dengan arti kata lain, ya, kita ni akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Para Nabi pun begitu juga dengan rahmat Allah. Mereka orang yang terpilih. Oleh kerana itu kita mencari rahmat Allah ini, mencari dengan sebaik-baiknya. Dengan mengikut arahan-arahannya.
nak menceritakan Rasulullah pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Aisyah pula. Okay. Aisyah binti Abu Bakar bertutur, aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat gigi gerhamnya. Melainkan beliau hanya tersenyum dan apabila melihat gumpalan awan mendung ataupun angin, raut wajah beliau pun langsung berubah dan wajah beliau saat itu menyerat kekhawatiran. Okey. Ini Aisyah nak cerita bagaimana dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ketawa berdekah-dekah. Tak pernah. Kalau dia suka sangat dia senyum sampai nampak gigi. Kita yang ketawa berdekah-dekah. Lawak. Kena pula raja lawak yang buat lawak. Ya. Raja lawak yang buat lawak tak lawak tu. Berdekah-dekah lah kita. Tapi Rasulullah tak pernah berdekah. Tetapi dia akan senyum saja. Tapi nak menceritakan, maksudnya Rasulullah SAW pun mendengar lawak-lawak. Ada seorang sahabat tu suka melawak. Ya. Suka duk seloroh. Rasulullah kadang-kadang dia seloroh tu Rasulullah senyum. Ya. Baik. Tetapi apabila dia nampak awan mendung, ya, dia nampak awan mendung, awan hitam di atas langit. Di situ dia risau. Kerana apa? Dia risau takut bala. Ini menunjukkan Rasulullah ni tidak tahu perkara yang ghaib. Tapi dia risau kerana dia takut bala. Sebab apa takut bala? Takut disebabkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf. Hadza, apabila orang-orang kaum Ad mengatakan hadza aridun mumtiruna, itulah awan yang akan menurunkan hujan. Bal huwa masta'jaltum bih. Bahkan ia adalah suatu yang kamu dulu tergopoh-gapah nakkan. Yakni fihi azabun, di sana ada azab. Tu yang Allah ceritakan. Ya. Maka oleh kerana tu Rasulullah SAW bila tengok awan gelap dia takut dan dia membaca doa-doa ni. Baik. Aku pun menanya hal, wahai Rasulullah, apabila orang melihat gumpalan awan mereka senang kerana berharap hujan akan turun segera. Akan tetapi kamu berbeza. Aku perhatikan tak kala kamu melihatnya raut wajah kamu langsung berubah seakan-akan mengkhawatirkan sesuatu. Lalu baginda menjawab, ya Aisyah, ma yu'minna an yakuna fihi azabun uzziba qaumun birrihi wa qad ra'a qaumul azaba qalu hadha 'aridun mumtiruna. Okay. Hai Aisyah, semua petanda itu membuatku tidak senang sebab bisa jadi ia membawa azab. Dahulu ada kaum yang diazab dengan angin, ada pula kaum yang saat melihat azab mereka seru senang seraya mengatakan inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Itu dia kaum Ad yang mana mereka lihat awan, mereka excited. Oh, nampak? Itulah awan yang nak menurunkan hujan. Tetapi Allah katakan bal huwa masta'jaltum bih, itulah awan yang kamu gopoh-gopoh nakkan azab Allah, maka dia datang. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara tabiat Rasulullah SAW melihat awan. Dia rasa takut. Atta' meriwayatkan suatu hari dia dan Ubaid bin Umair mendatangi Aisyah. Ubaid meminta Aisyah menceritakan suatu yang paling menakjubkan dari pribadi Rasulullah. Dan Aisyah menangis kemudian bercerita suatu malam beliau solat dan sebelumnya beliau berkata, wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Tuhanku malam ini. Ya, nampak tak? Jadi Aisyah bila menceritakan tentang hal Rasulullah, dia menangis. Kenapa? Bagaimana Rasulullah beribadat pada malam itu. Kenapa? Aisyah, ya, Rasulullah minta izin ke Aisyah nak beribadat. Kenapa ya? Itu apa ni? Kenapa nak minta izin? Dia suami kan? Sebab itu tak faham. Kan? Kerana bila dia bergilir satu rumah tu, maka waktu rumah Aisyah tu, ya, adalah waktu Aisyah. Jadi oleh kerana tu dia minta izin. Ya. Walaupun dengan isteri dia, kalau kita dah tiap-tiap malam bersama duduk ni dah lain cerita. Ya, sebab isteri kita satu tiap-tiap malam. Ya. Jadi kalau kita pun nak beribadat pun dia tak layan. Hantar kamulah. Ya. Tetapi bila dah berpusing macam itu, dia minta izin. Rasulullah pun minta izin kepada isterinya
ya, menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahsyat. Ya. Dan yang menarik dalam ni, ya Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabb. Ya, kalimah Rabb ni. Kalimah ini, tuan-tuan dan perempuan kalau faham betul-betul, ya, macam mana saya nak terangkan? Tapi kalau faham betul-betul kalimah Allah itu, kalimah Rabb tu saja, kita dah letakkan, minda kita dah set Allah itu mempunyai satu kerajaan, kehebatan, keagungan, kemuncak kehebatan, kemuncak keagungan, kemuncak segala-galanya. Dia datang dalam hati itu, merasa gerun dengan Allah dan merasa kita ni kerdil sangat-sangat. Itu dia. Itu yang Rasulullah kata, bagi aku beribadat pada Rabbku malam ini. Aku menanggapi, demi Allah aku amat bahagia berada dekatmu dan aku senang melakukan apa pun yang dapat membuatmu bahagia. Mendengar jawapanku, Rasulullah segera bangkit untuk bersuci lantas menunaikan solat malam. Dalam solat beliau menangis. Beliau terus menangis sampai jubah dan alas sajadahnya basah. Ya. Aisyah kata, ini isteri solehah. Dia tahu kehendak suami. Ya. Dia tahu suami suka tu. Buatlah. Tu kaedah dia. Ini kadang-kadang tahu suami suka tu, malas lah, pergilah buat. Abang buat sendiri, sudahnya. Suami buat teh sendiri. Suami buat tu sendiri. Dia tak jadi dalam bab yang begini. Isteri kena sensitif, kena faham. Ya, kena benda ni, kena faham. Ya, ini nampak dalam ayat tadi bila dia tengok hujan, awan tu muka dia berubah. Ya, isteri cepat tangkap lalu bertanya. Ini nampak muka suami berubah, dia buat dek aja. Dia hanya pinggan mangkuk, tak basuh kain baju, tak basuh rumah, tak terurus, suami dah stres. Dia tak faham. Jangan jadi begitu. Ibu-ibu jangan jadi begitu. Kita kena faham sensitif bab suami. Okey. Lalu di sini juga mengisyaratkan Aisyah bersedia buat apa saja yang penting abang bahagia, yakni Rasulullah bahagia. Suami bahagia. Itu special punya kedudukan isteri. Ya. Yang penting abang bahagia. Me'ah pun bahagia. Kalau abang tak bahagia, Me'ah tak bahagia. Begitulah kononnya. Baik. Dan dia menceritakan Rasulullah segera bangkit bersuci lantas menunaikan solat malam. Dalam solat beliau menangis. Beliau terus menangis sampai jubah dan alas sajadahnya basah. Basah berarti dengan tangisan. Ya, bukan basah ambil air renjih-renjih. Tak. Dengan tangisan air mata dia. Berarti banyak air mata dia. Ya, basah. Ya. Subhanallah. Ketika Bilal hendak mengumandangkan azan subuh, dia melihat Rasulullah menangis. Bilal pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau terus menangis padahal dosa-dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang telah diampunkan oleh Allah. Ya, Bilal nampak dia. Dan ini mengisyaratkan Rasulullah solat, ialah masjid di sebelah dia tu. Ya, dia nampak lalu dikatakan, Bilal katakan, ya Rasulullah, ya, kenapa kamu menangis sedangkan kamu telah diampunkan dosa kamu? Lalu baginda menjawab, afala akunu abdan syakura laqad nazalat alayya laylata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Malam ini diturunkan satu ayat kepadaku dan celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak direnunginya. Ini di antara perkara yang menggerunkan. Ya, bila baca Al-Quran tidak faham, ya, tidak boleh buat ambil iktibar, dia tidak akan menjadikan diri kita ini rasa takut. Apa dia? Adapun ayat yang beliau maksudkan itu adalah ayat dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu dia. Ambil buku aja. Sebentar. Mana ke buku saya tu? Okey. Jadi ayat tu dibaca, apa maksud dia? Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat tu sahaja Rasulullah menangis. Subhanallah. Ayat tu adalah disunnahkan bagi kita bangun pagi ataupun bangun sebelum subuh ataupun terjaga tengah malam dan membaca 10 ayat yang terakhir, ya, dari surah Ali Imran. Rupanya dahsyat.
ayat ini, ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat kebesaran bagi orang yang kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana itu, alhamdulillah, ya, ini di antara contoh saya bagi buku adab-adab tidur yang saya sedang buat sekarang ni. Ya, alhamdulillah dah habis dah. Secara kasar cuma nak print saja, ya, perkara yang perlu dilakukan sebelum tidur. Nampak saya buat ni. Ini satu. Ataupun mula doa yang membawa ke syurga apabila malam menjelma. Dia ada. Kita baca doa tu waktu malam, insya-Allah kalau mati di antara sifat ahli syurga. Lepas tu perkara yang perlu dilakukan sebelum tidur. Ini perkara ni yang perlu kita lakukan. Ada berapa perkara saya tuliskan dalam ini, semua insya-Allah hadis-hadis yang sahih. Dan bahkan saya jumpa Dr. Rozaimi berbincang ada satu hadis tu, alhamdulillah dibagikan sehingga nombor 18. Ya, tu dia nombor 18. Ya, berniat untuk bangun tahajud yang last sekali. Kemudian bab yang kedua, apa dia? Bacaan-bacaan zikir dan doa sebelum tidur. Ya, itu bacaan dia ada lebih kurang 18 bacaan. Ada yang panjang 19 bacaan, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, alhamdulillah. Kemudian bab yang ketiga, perkara-perkara yang perlu dilakukan jika terjaga tengah malam, sama ada terjaga terkejut ataupun terjaga saja. Ya. Ada perkara yang diperlu lakukan. Dan yang bab keempat, perkara yang perlu dilakukan apabila bangun daripada tidur. Yang ni itu bangun biasa. Bangun yang terkejut malam tu satu bab. Ya, yang bangun biasa sebelum subuh tu satu bab. Jadi, dan bab yang kelima, perkara yang tercela berkaitan dengan tidur. Jadi, ini di antara perkara buku yang insya-Allah akan keluar. Dan zikir-zikir, doa-doa ni semuanya ada. Ya, doa ada. Dan di antara perkara yang disebutkan bila terjaga tengah malam tu, apa dia? Adalah membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang Rasulullah baca, yang akan mendatangkan khusyuk. Baik. Dalam riwayat lain, Aisyah bertanya kepada Nabi tentang siapa golongan yang dimaksudkan dalam ayat berikut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka memberikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut. Apakah mereka ini adalah golongan orang yang suka meminum khamar dan mencuri? Ya, kita ingat ayat tu, ya, orang tu bagi sedekah tapi hati dia takut, maksudnya disebabkan dosa. Ya, aku berdosa maka aku bagilah sedekah, mudah-mudahan aku diampunkan. Tak. Lalu Rasulullah mengatakan, la ya binti sidq walakinnahum alladhi yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbalu minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Tidak, wahai Aisyah, bukan yang dimaksudkan itu, wahai putri As-Siddiq. Mereka adalah orang yang berpuasa, mendirikan solat serta gemar bersedekah. Ya, namun tetap merasa khawatir, takut amalan-amalan mereka tak diterima. Mereka itulah orang yang berlumba-lumba kebaikan. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, orangnya baik, tapi dia takut amalan tu tidak diterima. Tuan-tuan dan perempuan, kalau inilah hadis yang mengisyaratkan yang dimaksudkan fastabiqul khairat, yusari'ul khairat fil khairat, orang yang berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan, maka kita kena adakan dalam hati kita ini setiap amalan-amalan soleh yang kita lakukan, ya, maka kita harapkan, ya, minta Allah terima amalan tersebut. Kita takut amalan itu tidak diterima. Kena ada itu. Kalau ada yang begitu, kita akan dikategorikan di antara darajat kita akan naik. Termasuk orang yang fasta, orang yang melakukan khairat, suka melakukan khairat. Ya, ini darajat lain dah. Ya, berarti hanya dengan niat kita atau perasaan kita rasa takut amalan tak diterima oleh Allah, sedangkan kita dah buat sedaya upaya, maka itu menunjukkan orang itu dah naik satu makam yang cukup cantik. Ya, jadi kita berlumba-lumba dalam bab itu. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim waktu dia mendirikan masjid
Masjidil Haram tu, Kaabah tu, apa dia kata? Rabbana taqabbal minna. Ya, macam mana ya dia? Satu doa yang dalam surah Al-Baqarah. Dia berdoa, dia mengatakan, wahai Tuhan. Kalau ikut ayat tu, dia menganggap benda tu terlalu kecil. Okey. Okey, ini dia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey. Taqabbal minna. Okey. Ayat ini mengisyaratkan, ulama mengatakan waktu Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Masjidil Haram, mengatakan, wahai Tuhan, terimalah amalan kami yang tak seberapa mendirikan Masjid Baitul Kaabah, ya, menunjukkan dia mengharap sangat perasaan tu. Dia takut. Aisyah juga mengisahkan pada suatu malam dia tidak mendapati Rasulullah SAW di sampingnya. Ya, ini kisah-kisah Aisyah lah. Aisyah meraba-raba mencari beliau, ya, dia raba-raba mana Rasulullah ni, hingga tangannya pun menyentuh kedua tapak kaki baginda yang sedang menunaikan solat. Ketika itu beliau sedang sujud sambil berdoa, ya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu dari murka-Mu, dengan sifat pemaaf-Mu dari seksa-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari segala apa yang membuat engkau murka. Aku tidak mampu memberikan pujian yang layak untukmu, kerana engkau bagaimana pujianmu atas, seperti mana pujian kamu ke atas dirimu sendiri. Ya, subhanallah. Hadis ini mengisyaratkan bahawa, ya, kita ni walaupun kita sebut Alhamdulillah, kita ingat dah tinggi dah pujian kita. Tak. Allah lah yang mengetahui ketinggian pujian seorang itu, dan ketinggian pujian yang paling tinggi adalah Allah memuji dirinya sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat pada hari ini merupakan satu perkara yang amat penting. Di antara perkara yang menarik sekali, hadis yang kita baca sebentar tadi mengisahkan kepada kita, bila kita melakukan amalan soleh, letakkan perasaan di dalam hati kita, kita takut Allah tak terima amalan kita. Allah menolak amalan kita. Maka dengan adanya janji kita ikut cara yang Rasulullah ajar dan ikhlas, maka kita harapkan dengan perbuatan itu kita termasuk dalam orang yang suka kepada melakukan kebaikan. Ya, yang ini, orang-orang ini terdiri daripada special case yang termasuk dalam para nabi. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim apa semua adalah mereka yang suka kepada yusari'una khairat. Rupanya tang situ maksud ayat tersebut. Jadi wallahu a'lam bisawab, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka